Hello. Okay, hi, I am Dr. Lavanya dari Klinik Pergigian Bangsa. So hari ini saya akan bagi ceramah tentang macam mana penjagaan kesihatan pergigian kita lah. Okay. So untuk pertama sekali, these are some not so fun facts about rakyat Malaysia dengan kita punya oral health. So first, 5 daripada 10 rakyat Malaysia yang berumur 75 tahun dan ke atas telah kehilangan semua gigi. Next, 8 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai masalah gigi dan yang paling kesian sekali, 7 daripada 10 orang tidak tahu mereka mengalami masalah pergigian. So bila seseorang tu tak tahu bahawa dia ada satu masalah pergigian, dia tak akan cari rawatan untuk dia lah. So and then that will lead to gigi kita akan terus teruk and then gigi goyang and then kena cabut. Okay, so saya akan buat satu comparison dengan gigi susu dengan gigi kekal lah. So gigi susu kita ada 20 batang, warna dia lebih putih, dia mula tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap pada usia 3 tahun. Gigi kekal pula, bilangan gigi 32, warna dia kekuningan sedikit and dia mula tumbuh pada umur 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. So seterusnya kita akan lihat apakah function gigi kita. Okay, untuk first, obviously untuk pemakanan. Ini yang paling utama yang kita gunakan gigi kita untuk lah. Next, untuk pertuturan. Kalau kamu realize there are some words kita tak boleh sebut tanpa gigi kita. Okay? Then next, untuk penampilan diri lah. Untuk kecantikan diri kita. Kalau kita tak ada gigi, memang will be more shy to smile. And confidence kita pun tak akan tinggi sangat kalau tak ada gigi. Next, kesan-kesan kehilangan gigi. So, pertama sekali, susah untuk mengunyah. Dan pertuturan terganggu, tulang pula akan menyusut and kekurangan keyakinan diri. And lastly, muka juga akan nampak lebih tua. Sebab tanpa gigi kita punya muscle surrounding kita punya bibir dan mulut akan like droop down, which will give you an older look. So next, ini adalah masalah-masalah dalam kalangan dewasa lah. So first is caries, gigi yang tak teratur, penyakit gusi dan kanser mulut. So caries tu bila bakteria dia invade kita punya gigi dan gigi kita akan hancur lah. So kalau dia masih dalam peringkat awal boleh diselamatkan. Kalau tidak, dia ada treatment dia yang tersendiri. So bagaimana caries terjadi? So when kita ambil makanan yang high content ada gula and bakteria pula ada dalam mulut kita, when both of these interact, dia akan hasil satu asid lah. So asid itu bila dia terkena gigi, dia akan menjadikan caries gigi. So pertama sekali saya akan bagi tahu macam mana anatomi gigi kita lah. So this is our teeth. Kita ada dua bahagian, corona dengan akar. So dalam corona tu kita ada enamel, dentin dengan pulpa. And then kat luar gigi kita ada gusi dan tulang alveolar, iaitu gigi tulang yang memegang gigi kita lah. And then kat bawah tu ada salur darah. So salur darah akan ada dalam gigi kita dalam pulpa. So dalam caries, first the caries tu akan menyebar kepada enamel kita. Enamel sangat kuat, dia yang part of our body which is the hardest, which is the enamel. So selepas enamel tu terhakis and pergi kepada dentin dia lebih lembut. So as soon as it goes into the dentin, dia akan cepat ke pulpa and then the progression of the disease akan cepat sangat. So bila dah nampak ada hitam-hitam pada permukaan gigi, kena datanglah kepada dentis untuk buat tampalan. So apakah rawatan kita ada untuk caries? So kita ada tampalan, rawatan akar, cabutan,
crown and then denture. So cabutan tu bila caries tu terlalu dalam dah, then kita tak boleh selamatkan, kita kena cabut. Rawatan akar tu bila dia caries tu dalam tapi masih boleh diselamatkan. So kalau dah tak ada gigi, kita boleh buat gigi palsu lah. Next, penyakit gusi. So ini adalah simptom-simptom untuk penyakit gusi. So gusi berdarah, gusi merah dan bengkak, gigi yang goyang, gusi yang turun dan surut, and then gigi yang longgar, and then nafas yang berbau juga. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah macam ni, boleh datang kepada doktor gigi untuk to find a solution lah. So, apakah rawatan untuk penyakit gusi? So, kita ada penyakit gusi tu, gusi yang ada masalah bila makanan tersekat dalam gusi, dia akan menyebabkan gusi tu inflame dan bleeding yang kita kena keluarkanlah sisa-sisa yang kat dalam tu. So untuk tu kita akan buat scaling, atau kalau dah teruk sangat kena buat deep scaling atau curating lah. And then kalau dah tak boleh selamatkan dia dah goyang banyak, memang tak ada solution lain, kena cabut. So next kita akan tengok pada gigi yang tak teratur lah. Gigi yang tidak teratur ni ada banyak causes yang menyebabkan gigi tidak teratur. So some of them ialah bila gigi susu kita dia jatuh sangat awal atau tak jatuh, then the gigi yang kekal kita tak ada tempat untuk tumbuh. So that's why it's very important untuk jaga kesihatan mulut bila gigi susu itself. Sebab kalau gigi susu dah rosak and then you cabut atau tak ada, kalau kita cabut awal and then gigi kekal kita tak akan tumbuh dengan cara yang sepatutnya lah, yang akan menyebabkan gigi yang tidak teratur. So rawatan untuk gigi yang tidak teratur ialah braces yang sangat popular pada masa sekarang lah. So next saya akan terangkan about kanser mulut. Kanser mulut tu basically it's ketumbuhan tisu mulut yang tidak normal. So apakah faktor risiko? So ada mengunyah sirih, pendedahan terhadap matahari, virus human papilloma, minuman beralkohol dengan menghisap rokok. So apakah itu kanser mulut? Tadi I dah explain, and then what are the symptoms and how do you identify kanser mulut? Kita boleh tengok tompok putih atau merah, ulcer dan benjolan. So kalau sesiapa ada satu ulcer yang dah berminggu-minggu dia tak hilang, and then usually it's painless. Kalau ulcer tu tak sakit and 2 minggu betul-betul tak hilang, that's when you have to be a bit concerned and kena tengoklah, pergi ke doktor gigi atau mana-mana doktor juga untuk to get it checked. So this is how it would look like kalau tompok putih dengan merah, ulcer yang tak sembuh, and then benjolan dan bengkak di leher dan muka. So ini adalah pemeriksaan mulut yang boleh kamu buat dengan sendirilah. Tengok leher, bibir, pipi, lelangit, lantai mulut dan lidah. So kalau ada benjolan, ulcer yang tak sembuh dalam 2 minggu, tompok merah atau putih dengan nafas yang berbau, kena datang ke doktor gigi. Kita boleh tengok, boleh ambil biopsi, boleh tengok apa yang kita boleh buat lah. Sometimes it could just be a normal ulcer, tapi hopefully it's just that, sebab memang sekarang rates of kanser mulut semakin meningkat lah. So untuk penjagaan kesihatan mulut, so first of all, of course, kita nak memberus gigi. So untuk memberus gigi, kenalah 2 kali sehari, kena guna berus gigi yang lembut. I know many people suka yang keras sikit atau medium sebab rasa dia lebih, some people feel like kalau keras dia lebih baik untuk memberus gigi, tapi kalau sangat keras nanti kita punya gusi akan surut. So the soft toothbrush is the best one lah. Ini adalah teknik memberus gigi yang
Saya rasa tak boleh play, but teknik memboros gigi yang kita sepatutnya mengamalkan adalah teknik modified Best teknik. Kamu boleh cek sendirilah. So selain daripada memboros gigi, kena juga mengamalkan penggunaan floss gigi jugalah. So floss tu untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan dekat penjuru-penjuru gigi, in between gigi. That's where a lot of teeth get stuck, and that's where selalunya ada caries atau masalah gusi di in between kita punya gigi yang kita tak sedar. So nasihat pemakanan, kita kena kurangkan pemakanan gula lah. Sebab snack kandungan gula tinggi yang boleh menghasilkan asid dalam mulut bila berinteraksi dengan bakteria yang boleh menyebabkan caries. So makanan baik untuk gigi, ini memang something that everyone knows lah. Sayur-sayuran, buah-buahan, a good blend of every food group. And kena kurangkan makanan yang bergula atau minuman yang bergas. So next saya akan terangkan macam mana merokok dan kesihatan gigi are connected. So kesan-kesan merokok, ia boleh mengurangkan keupayaan badan bertindak melawan infeksi, kekurangan pengalian darah ke kawasan gusi, dan merokok juga mengubah respon immunity. Perokok ada 40% risiko mendapat soket kering berbanding dengan bukan perokok. Soket kering dia satu infection. Lepas kita cabut gigi, kadang-kadang kita akan ada infection kat tempat yang kita cabut tu. So kita panggil dia soket kering, and dia lebih kerap dalam patient yang merokok lah. Dan perokok juga ada 6 kali ganda risiko untuk mendapat kanser mulut. So, kalau kita berhenti merokok dalam lebih daripada 3 tahun, risiko tu akan turun kepada 5 kali ganda lah. So, this is an example of kanser mulut. Okay, next saya akan terangkan kepada kamu tentang fake braces. So, fake braces is something that's very popular dalam kalangan masyarakat sekarang. So, bahaya-bahaya fake braces adalah dia boleh menyebabkan gigi berlubang, gigi berdarah, pergerakan gigi yang tidak terkawal, gigi longgar, hakisan gigi, kecederaan tisu mulut, peralatan tidak dinyakuman, dan bahan yang digunakan mungkin berbahaya. So these are the complications of getting fake braces lah. So fake braces can actually cause a lot of dia boleh menyebabkan banyak yang gigi akan terkeluar atau longgar, and then sometimes gusi akan tambah teruk juga dengan fake braces. So kita kena jagalah, kalau nak dapatkan braces kena kepada klinik gigi yang berpatutan, bukan yang macam tepi kedai like pergi rumah ke atau lot-lot kedai yang look suspicious just because they're cheap. Kita kena, like, you have to take care of your teeth lah. So next kita akan pergi kepada fake veneers. Veneers pula, yang atas tu fake veneers, yang kat bawah tu original veneers made by dentist lah. So dalam sini pun boleh tengok perbezaan dia. So usually fake veneers dia nampak macam like
the same color, the same shade, dia nampak tebal and it looks weird. Tapi kalau veneers yang original, dia akan nampak lebih translucent, dia lebih serupa dengan gigi lah. So these are the differences between ori dengan palsu. Original tu putih, berseri, gigitan selesa, dia dirawat dengan cara yang betul, dengan tiada risiko, dan dia dibuat dengan dentist yang berlesen di tempat yang bersih dan sterile lah. Kalau yang palsu, dia nampak macam mentos sikit, dia gigitan dia tak terata, masalah ya, kalau ada masalah gigi macam lubang semua, diorang just buat veneer on top of it, which is not correct. We have to rawat dulu masalah gusi, masalah rawatan akar ke, tampalan ke, kita kena selesaikan itu baru boleh buat veneers. So if you, let's say kita ada lubang gigi yang terus letak veneers ke atas tu, then penyakit tu akan terus teruk kat dalam gigi. And selalunya lokasi dia sangat meragukan dan kotor. So these are tadi dah cakap lah, the fake veneers punya bahaya, gigitan tak rata, kesakitan rahang, keradangan gusi dengan nafas berbau. Dan juga ada risiko penyakit berjangkit seperti hepatitis, HIV dan penyakit TB sebab tempat tu tak terselindung and it's very not sterile lah, tak bersih. So pastikan doktor gigi anda tu original lah. So apakah ciri-ciri doktor gigi yang bertauliah? Dia berdaftar dengan Majlis Pergigian Malaysia, mempunyai sijil perakuan pengamalan yang sah, dan dia juga bekerja di fasiliti yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. So doktor gigi yang haram, macam mana kita nak identify mereka? So first, diorang melakukan kegiatan di tempat selain klinik pergigian yang berdaftar, dia mempromosikan kegiatan melalui perbualan, media sosial, risalah dan poster. Diorang melakukan kegiatan tanpa memakai alat perlindungan diri yang lengkap, peralatan yang digunakan tidak disterile. Lokasi mereka usually hotel atau homestay, spa, salon kecantikan. Diorang pergi rumah ke rumah, and then tempat awam atau kaki lima kedai, dan di premis yang tidak berdaftar. So basically, it's places yang nampak very suspicious lah. And then nowadays dekat Instagram, dekat Facebook, they do a lot of advertisement. So it would be confusing for us. Macam kita pun tak tahu itu doktor gigi yang original ke, fake ke. So kita once you go, if it's some place like kalau dia rumah atau hotel macam tu, dah boleh agak-agak dah dia bukan doktor gigi yang original. So apa bahana doktor gigi yang haram? So, dia boleh membuatkan kegagalan, kecacatan dan kecederaan kepada struktur gigi dan mulut. Emosi akan terganggu akibat kesan buruk kepada mulut, kerugian wang dan masa, and then risiko penyakit yang berjangkit. Sebab tempat tu tak sterile lah. So, kalau terserempat dengan doktor gigi yang haram tu, mereka akan disabit kesalahan denda maksimum RM300,000 atau penjara maksimum 6 tahun. So peranan anda dalam ini adalah bila tengok advertisement kat Instagram tu, kena report page tu, atau bila nampak perniagaan macam tu berlaku, kena report lah. So apakah rahsia senyuman cantik sepanjang hayat? So, berus gigi dua kali sehari, guna ubat gigi yang berfluorida, floss sekali sehari, interdental brush untuk gigi yang ada banyak spacing, and then guna ubat kumur sekurang-kurangnya sekali seminggu. And lastly, pemeriksaan gigi 6 hingga 12 bulan sekali lah. So, untuk ubat gigi, pastikan bila membeli ubat gigi ada dalam ingredients dia ada fluorida, because that's the most important ingredient dalam ubat gigi untuk mengelakkan daripada gigi rosak. So another thing lastly before I end, pastikan kalau if you forget to see your dentist, or
you don't know when to see, just always remember at least once a year, kita kena buat check up to at least see the progress of our oral health. So, ingat hari jadi, ingat doktor gigi. Okay. So that's all. Thank you. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lavania dari Klinik Pergigian Bangsa. Seterusnya, kita teruskan dengan forum High Level of Stress. Tanpa membuang masa lagi, saya memperkenalkan panel forum kita pada hari ini, iaitu Dr. Sylvia Wong. Dan saya menyerahkan pentas ini kepada moderator kita, iaitu Latifah binti Ramzi. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan pada anda semua hadirin-hadirin sekalian yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, bagi saya kehadiran ini sangat ramai dan memberikan satu impak yang positif kepada kekitangan RTM bahawa mereka sangat bekerjasama dan mereka juga menginginkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kesihatan mental, berkaitan dengan stres dan sebagainya. Okey, sekarang ni bila kita cakap pasal stres, everyone, siapa saja akan berdepan dengan stres ataupun tekanan. Sebab kalau kita ikutkan, daripada kecil lagi, daripada kanak-kanak lagi, sebenarnya mereka ni boleh menghadapi stres. Tapi macam mana golongan kanak-kanak ni berdepan dengan stres? Macam mana pula golongan dewasa akan mencari alternatif untuk mengatasi stres? Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, kita bertanyakan kepada Dr. Sylvia. Jadi sebagai salah seorang pakar psikiatris di negara ini untuk Klinik Harmoni, pastinya pelbagai kes yang boleh menyebabkan seseorang itu mempunyai gangguan mental dan sebagainya. Okey? Ada masalah ke? Tak ada, insya-Allah tak ada apa. Okey, jadi bila kita bercakap mengenai gangguan mental ni, saya dimaklumkan bahawa gangguan mental ni boleh terjadi apabila orang itu mengalami stres. Jadi mungkin Dr. Sylvia boleh berkongsi, adakah benar benda itu ataupun adakah itu hanya rumus ataupun benda yang perlu kita abaikan? Macam mana? Hello. Boleh dengar saya? Okey. So selamat pagi Puan Latifah, para hadirin sekalian dan para penonton sekalian. Terima kasih Puan Latifah atas jemputan hari ini. Pertama sekali saya akan memohon maaf sebab saya akan bercakap dengan perlahanlah. Okey. So dari segi pengalaman saya, sebenarnya untuk kebanyakan masalah kesihatan mental, memang dia berpunca daripada pelbagai faktor. Kita namakan dia multifaktorial. Contohnya, faktor genetik memang memainkan peranan yang besar dalam development penyakit kesihatan mental. Okay, so genetic is one factor. Biasanya juga kita punya growing up experiences, macam mana experience kita shape our lives, semua tu memang memainkan peranan juga, dan juga stress. And all the other things that berlaku dalam kehidupan kita. So all of these factors akan bercampur untuk mungkin menyebabkan masalah kesihatan mental nanti. Tadi pun saya pun stres juga sebab telefon saya manja-manja je call saya kan. Tapi tak apa. Jadi kita dah lupa, stres pun dah lupa bila urusan kita dah handle benda tu. Tapi tak apa. Okey, bila kita bercakap mengenai kanak-kanak ni, macam mana kanak-kanak ni usia yang muda, usia daripada 1 tahun ke 10 tahun ni boleh menghidapi stres? Why? How come it can be? Macam mana ia boleh berlaku kanak-kanak ni? Okay, so sebenarnya golongan kanak-kanak adalah lebih vulnerable kepada stres kerana punca stres mereka amat bergantung kepada penjaga dengan persekitaran mereka. So kajian sudah menunjukkan bahawa kalau sebelum itu
belajar untuk mengatasi masalah memang adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak yang sehat dan biasa. Okay, so sebelum dia berkembang, stres itu apabila kita menghadapi cabaran, stres boleh menyebabkan tindak balas dalam badan kita. Seperti meningkatkan kadar denyutan jantung, meningkatkan tekanan darah, mengeluarkan hormon seperti kortisol macam tu. So ini memang adalah respon stres yang biasa. Dan kalau stres tindak balas itu berlaku dalam badan kanak-kanak dan dalam persekitaran ada penjaga yang penyayang, tahap stres itu, all these kesan fisiologi, dia boleh dikurangkan secara sehat dan cepat ke tahap asal. So kita boleh nampak bahawa peranan penjaga memang pentinglah in the development of stress dalam kanak-kanak. Okay. Tapi tadi doktor cakap apabila seseorang kanak-kanak itu cenderung menghadapi tekanan atau stres, jika dia faktor itu tersebut di faktor yang menyumbang kepada seseorang kanak-kanak itu stres, jika ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka mengalami stres juga. Adakah macam tu? Sebab adakah seolah-olah jika kanak-kanak itu boleh menghadapi stres, jika ibu bapa juga menghadapi stres juga? Mesti. Because kanak-kanak memang sensitif. Mereka boleh pick up apa yang berlaku di sekeliling kita. Okay, so selain stres daripada ibu bapa, mestilah stres yang mereka sendiri mengalami akan memberi sumbangan kepada stres jugalah. Contohnya, one thing is memang modern problem, screen time loh, banyak screen time. Lepas tu the competitive spirit, bila mereka nak mencapai tahap akademik yang tinggi, mungkin mereka sendiri bagi pressure ataupun tak tahu parents ke knowingly or unknowingly bagi pressure untuk perform. Dan mungkin menghadapi stres antara personal jugalah. Okay. Kalau ikutkan, wanita adalah satu golongan yang mudah tersentuh, mudah beremosi dan mungkin adakah boleh dikatakan mereka mudah menghadapi stres? Okey, adakah golongan wanita berkejaya versus ataupun dibandingkan wanita suri rumah tangga, yang mana golongan yang cenderung untuk menghadapi stres? Adakah golongan wanita berkejaya macam kita ataupun wanita yang suri rumah yang hanya duduk rumah dan perlu menumpukan fokus pada rumah tangga? Okay, saya rasa maybe is a bit difficult to say that lah. Tetapi ada beberapa teori yang cakap kenapa wanita mungkin nampak lebih cenderung terhadap stres. Salah satu teori ialah teori biologi, di mana tindak balas stres dalam badan wanita ataupun tempat yang dirangsang dalam otak mungkin berlainan daripada lelaki. So itu teori biologi as to why wanita mungkin nampak lebih cenderung lah. Okay, satu lagi teori is that wanita mungkin lebih cenderung terdedah kepada beberapa situasi. Contohnya untuk menjadi penjaga lah, sama ada penjaga kepada anak-anak ataupun penjaga kepada orang yang sakit ataupun kurang upaya, macam tu. Okay, wanita juga mungkin kajian sudah menunjukkan bahawa wanita mungkin lebih cenderung mengalami kemiskinan yang terdesak. Okay, so situasi-situasi ini boleh menyebabkan seseorang menjadi sangat gelisah, sangat cenderung kepada kemurungan dan rasa isolasi. Okay, dan wanita juga lebih cenderung untuk menjadi mangsa penderaan ataupun dari segi physical, emotional or sexual lah. So ini boleh directly menyebabkan masalah PTSD. Okey, menarik berkenaan mengenai stres daripada Dr. Sylvia. Jadi kita open atau buka soalan kepada hadirin sekalian yang ada kat sini. Mungkin ada nak tanya lebih lanjut mengenai stres ke, type of stress ke, jenis-jenis stres ke yang akan diuraikan sebentar lagi. Ada sesiapa nak tanya apa-apa soalan tak mengenai stres kat sini? Ada siapa? Boleh angkat tangan? Boleh kita kongsikan siapa-siapa? Ada siapa tak? Ada siapa? Tak ada? Okey, boleh. Cik, boleh bangun? Okey, boleh bagi mikrofon tak kepada yang abang yang ada kat belakang sana? Ya bang, bagi tahu nama, daripada mana? Kita boleh bagi ada mikrofon lagi tak? Okay, kita alu-alukan persoalan daripada you all. Mungkin ada yang ada tingkatan kerja ke apa. Boleh bertanya. Ada mikrofon nak bagi kepada abang ni, adik-adik berkenaan.
Okey, silakan. Jika pesakit high blood pressure, adakah dia related dengan kalau kita stress, high blood pressure kita yang makan ubat ni lah, so dia pun akan disconnected together. Adakah ia related daripada orang high blood stress, high blood dengan stress? Adakah ada kaitan? Okey, Ya, silakan doktor. so memang ada kaitan dan cara saya akan sampai ke jawapan itu mungkin agak panjang. So mungkin saya huraikan sedikit apa itu stres sebenarnya. So seperti macam Puan Latifah cakap tadi, stres itu memang sebahagian yang biasa daripada kehidupan kita dan tanpa sesiapa akan mengalami kehidupan ini tanpa mengalami stres. Okay, so stres dikatakan berlaku apabila kita menghadapi sesuatu yang merupakan ancaman atau cabaran dan itu menyebabkan tindak balas lawan atau lari diaktifkan dalam badan kita. So tindak balas itu menyebabkan pengeluaran bahan kimia dalam badan kita supaya kita bersedia untuk bertindak dengan berkesan. Okey, contohnya kalau tiba-tiba ada harimau datang ke sini, kita mesti bertindak dengan berkesan. Okey, dan satu lagi cara stres membantu kita adalah untuk mendorong kita untuk menambah baikkan diri. Contohnya, kalau kita menduduki peperiksaan, stres boleh mendorong kita untuk belajarlah supaya kita boleh menambah baikkan diri kita. So, oleh itu tugas utama stres memang adalah untuk menolong kita mengatasi masalah, sama ada dengan mempertahankan diri ataupun menambah baikkan diri. Tetapi kalau stres berlaku terlalu kerap dan berpanjangan, memang akan menjadi masalah. Okay, so bila kita cakap tentang jenis stres, kita ada stres yang acute, iaitu yang berlaku secara tertiba ataupun untuk sementara sahaja, stres episodik dan stres kronik atau berpanjangan. Okay, so stres yang acute ataupun berlaku secara tertiba merujuk kepada respon terhadap benda yang mungkin agak biasa berlaku dalam kehidupan. Contohnya terlibat dalam kemalangan, kehilangan orang yang tersayang, menerima diagnosis yang kurang baik. Okay, and then untuk makluman, kalau kita menyaksikan sesuatu yang mengejutkan, ini pun boleh mengganggu kita sampai dapat respon stres juga. Walaupun kita tidak mengalaminya secara langsung. Okay? Seperti bila kita menyaksikan keganasan rumah tangga ataupun kalau kita nampak orang cedera parah di tapak kemalangan. Okay? Dan stres pun boleh berlaku dalam keadaan yang tidak begitu serius seperti bila kita buat persediaan untuk temu duga, macam saya sekarang juga, dan temu duga untuk pekerjaan ataupun bila kita menantikan peristiwa yang penting dalam kehidupan seperti perkahwinan, kelahiran anak dan sebagainya. Okay, so next ialah jenis stres yang episodik. Maksudnya stres itu mungkin berlaku secara sesekali atau berkala ataupun boleh agak konsisten juga stres itu berlaku ataupun kalau banyak peristiwa berlaku secara berturut-turut. Contohnya kalau kita kena sediakan presentasi di tempat kerja ataupun selalu pergi jumpa doktor untuk rawatan susulan ataupun penemuan yang kerap untuk membincangkan perceraian contohnya. Okay, so finally kita sampai ke stres yang kronik ataupun berpanjangan. So stres ini dijelaskan sebagai stres yang berterusan yang sama ada dia tak ada kelegaan ataupun dengan kelegaan yang terhad. So jenis stres inilah yang akan menyebabkan high levels of stress kebanyakannya. Okay, so contoh kejadian yang boleh menyebabkan high levels of stress mungkin kalau kita menjadi pesakit dan ada limitation yang serius ataupun kita menjadi penjaga kepada golongan tersebut ataupun dalam situasi di mana kita adalah mangsa ataupun saksi kepada penderaan yang berpanjangan ataupun dalam keadaan kewangan atau perumahan yang terdesak ataupun sesetengah pekerjaan seperti
pegawai perkhidmatan kecemasan, ahli bomba, polis, angkatan tentera macam tu. Ataupun kalau kita selalu mengalami diskriminasi atas dasar umur, jantina, latar belakang kebudayaan dan bangsa mungkin. Okay, so isu-isu yang boleh menyumbang kepada high levels of stress mungkin ialah kalau kita serentak kena face banyak masalah at the same time, ataupun kita memiliki rangkaian sosial yang terhad, ataupun kita memiliki kecenderungan untuk berfikiran negatif atau kritikal, ataupun kita mempunyai kesukaran untuk menghadapi situasi yang kita tidak familiar. Okay, tadi ada penonton yang bertanya macam mana relatednya stres ni dengan darah tinggi ataupun high pressure. Ya, so all of this adalah penjelasan asas supaya kita boleh faham kenapa stres boleh memberi masalah kepada kita. So sebenarnya untuk setiap jenis stres memang akan ada tindak balas yang berlainan, tetapi sebab masa mungkin kesuntukan, kita bincang tentang high levels of stress punya kesan. Okey, dari kesihatan mental dahulu, stres yang high levels boleh menyebabkan kesukaran dalam tumpuan perhatian, kesukaran untuk membuat keputusan mungkin, ataupun masalah peringatan, dan buat kita susah mengendalikan tanggungjawab sama ada di rumah ataupun di tempat kerja, pun boleh menyebabkan kita berfikiran negatif, rasa tidak berdaya, letih, lesu, cepat putus asa, ketidakstabilan emosi pun boleh terjadi, seperti cepat marah, cepat resah, dan memang kecenderungan yang lebih tinggi untuk dapat penyakit kesihatan mental seperti kemurungan dengan anxiety, dan penyakit kesihatan mental yang lainlah, termasuk juga penyalahgunaan alkohol dan dadah. Okey, so sekarang kita sampai kepada kesan fizikal stres. Sebenarnya stres yang high levels especially dan berpanjangan boleh menyebabkan kesan dalam seluruh badan. Sebab tadi saya sudah menghuraikan bahawa stres akan menyebabkan pengeluaran bahan kimia dalam badan kita. So sistem yang mungkin affected ialah sistem kardiovaskular, iaitu jantung dengan saluran darah. So memang orang yang high level of stress akan lebih cenderung dapat tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke. Sistem yang kita mungkin boleh bincang ialah sistem penghadaman, digestion. So kerap boleh dapat pedih ulu hati, gastrik, ulcerative colitis, irritable bowel syndrome, dan sebagainya. Gangguan dari segi hormon pun ada, menyebabkan lebih cenderung untuk dapat diabetes, gangguan head, masalah seksual, dan juga gangguan ke sistem kulit dengan rambut, di mana kita mungkin lebih banyak dapat jerawat, psoriasis, eczema, keguguran rambut yang berkekalan, serta sistem imunisasi juga, di mana kalau kita selalu stres, kita mungkin akan lebih cenderung dapat sesema atau demam. Okey, menarik. Okey, saya tanya kat sini, ada sesiapa tak jaga orang tua dekat sini, dekat rumah? Ada sesiapa tak? Okey, saya nak tanya. Puan nama dia siapa? Mungkin boleh bangun sekejap. Okey, ini ada sesi yang menarik sikit, kita nak tanya dengan puan. Nama siapa puan? Mungkin boleh bagi mikrofon atau ni kepada puan. Puan nama siapa puan? Alhamdulillah. Okey. Kita bagi ni mikrofon sebelum kita lebih lanjut perbincangan kita. Okey. Puan Emma ke? Cik Emma ke? Puan. Puan Emma Mak Embo. Bukan bukan. Okey. Okey Puan Emma, saya tanya. Puan Emma menjaga orang tua dekat rumah? Ya, betul. Okey, saya tanya. Adakah Puan Emma ada merupakan satu-satunya anak ke ada adik-beradik lain? Ada adik-beradik lain dan saya seorang perempuan. Yang lain semua abang. The only one. Ada only one daughter. Dekat keluarga yang sekarang ni menjaga orang tua. Ya, betul. Betul. Okey, saya tanya. Menjaga orang tua ni, adakah dia mempunyai penyakit-penyakit yang macam Alzheimer ke, sakit jantung ke apa ke, ada tak? Okey, yang ni saya share experience lah. Since last year, saya diuji dengan kedua-dua parents sakit back to back. Okey, permulaannya mak saya kena minor stroke. Kemudian after a month tu ayah saya pula diserang sakit dan lepas tu meninggal dunia lah. So sekarang ni saya daripada duduk luar pindah masuk semula ke rumah mak untuk jaga mak saya yang minor stroke.
minor stroke sangat perlukan penjagaan untuk orang lain untuk menjaga. So saya cerita dari segi nak kata penjagaan tu, untuk parents kita sebagai anak kena willing. Whatever happen, whatever reason pun, you sebagai anak kena bertanggungjawab untuk jaga ibu bapa. So saya pindah daripada duduk luar untuk jaga ibu. Jujur saya cakap, nak kata tekanan tu akan ada. Tak mungkin tak ada sebab kita wanita berkejaya. Lepas tu saya back to back Kelang to KL, KL to Kelang setiap hari dengan menghadap jam. Okey, tapi bagi saya kalau you kena letakkan paling atas sekali ikhlas dan redha untuk orang Islam, and I think orang semualah non-Muslim pun sama. So untuk kata stres tu ada, tapi kita kena control, kita kena manage supaya kita ni sihat untuk jaga orang yang tak sihat. Kalau kita tak boleh nak control kita punya kesihatan, kita duduk stres, memikirkan masalah itu dan masalah ini, sebenarnya dia akan affected pada seluruh ahli keluarga. Okey. Yang itu saya belajar daripada menjaga orang tua, you kena ikhlas. Lepas tu you sebenarnya akan rasa redha berlapang dada dan you setiap hari akan enjoy je you punya ni. Menarik. Okey, saya tanya, adakah Puan Emma seorang saja ke yang menjaga ibu ataupun ada berlaku pergiliran? Maksudnya ada giliran lah dengan adik-adik lain. Saya ada 3 orang adik-beradik, 2 orang abang dan saya perempuan seorang lah. So saya yang bongsu dan of course bila emak sakit memang you doktor, memang you lah yang kena urus. Tapi macam saya tak ada sistem penggiliran sebab saya yang willing nak pindah ke rumah mak dan saya yang willing nak menjaga. Dan saya tak kisah pun full time untuk jaga. So abang ada jaga juga tapi lebih pada saya lah setiap hari. So kalau ada masa baru abang saya yang datang ke rumah. Sebab kita tahu dia pun ada family dia sendiri. So dia ni lah. Okeylah, kita orang tak ada pun rasa macam kenapa saya je, tak ada. Tapi stres inilah saya jujur untuk mendapatkan jawapan daripada pihak puan, daripada puan sendiri. Sebenarnya stres tak jaga orang tua. Stres. Tipu kalau saya cakap tak stres. Lebih-lebih lagi kalau kita kena tahu yang orang sakit, dia punya mental health dia sangat tak stabil. Ada masa dia okey, ada masa dia tak okey. Ada masa dia happy, ada masa dia marah. Tapi you sebagai orang yang sihat, macam mana you manage, macam mana you control diri you, macam mana you nampakkan depan dia yang sebenarnya everything akan okey. Itu sebab kadang-kadang orang sakit ni kita kena jaga mental dia dulu, baru dia akan follow kesihatan dia. Kalau kita duk stres, jaga dia marah-marah, kita fikirkan pentingkan diri, dia akan efek dengan dia dah lah sakit. So kita marah-marah, tak terkawal, akan menambahkan lagi beban yang dia ada sekarang. Okey, menarik. Okey. Tapi so far alhamdulillah lah, mak saya minor stroke dan sekarang dah jalan dah. Alhamdulillah. Sebelum setahun dia dah jalan hasil jagaan. Tahniah kepada Puan Emma. Okey, kat sini saya tanya, ada lagi tak siapa nak cakap pasal stres ke? Mungkin ada sesiapa kat sini ada anak pula OKU yang kita boleh kongsi cerita. Abang, ya bang. Angkat bagi kat abang tu. Dia tadi lupa pula kita nak tanya. Ni bagi. Okey, ya, nama abang. Assalamualaikum, saya Tajuddin Omar Ali. Anak saya berumur 13 tahun. Dia stres lah. Dia stres macam tapi saya tak tahulah dia bila saya bertanya dia, bila saya tegur dia macam memontar. Dia maksudnya anak abang ni bila abang dia masalah dia kalau abang tegur je dia akan berontak, dia akan buat perangai ke macam mana bang? Buat perangai lah dia buat macam. Buat perangai macam mana tu bang? Abang bagi cara dia perinci sikit. Dia mengamuk lah dia. Mengapu cakap lah. Tapi saya bagi dia semangat lah. Sebagai ayah, saya bagi semangat ke anak saya. Alhamdulillah. Anak-anak umur berapa dia? 13 tahun. 13 tahun. Tapi sekarang ni walaupun dia memberontak macam tu, hubungan abang dengan dia baik ke macam mana?
baik. Alhamdulillah. Okey, kalau hubungan baik tak apa bang. Itu dah kira tanda-tanda positif jugalah sebenarnya. Tak adalah bagi stres sangat kan, tak ada kan. Okey. Jadi ada siapa lagi? Terima kasih abang. Okey, kat sini ada siapa lagi nak tanya tak pasal stres? Siapa kat sini ada jaga anak-anak OKU? Mungkin boleh nak angkat tangan ke siapa? Okey, yes. Tudung merah kat sana. Mungkin kita kongsi pula pengalaman kakak ni. Tudung warna merah. Akak angkat tangan kak, tak nampak kak. Okey. Alhamdulillah. Sana. Okey, terima kasih akak baju hijau. Ya Allah. Baik sangat dia ni. Bekerja-kerja semata-mata ya. Kita bagi kat kakak tu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada 2 mikrofon lagi kita bagi kat kakak ni. Okey, terima kasih kak. Okey, nama siapa kak? Assalamualaikum, saya Amy dari unit account. Okey, saya ada anak istimewa Down syndrome. Sekarang berumur 5 tahun lah, masuk 5 tahun. So, sebelum ni saya seorang yang perfectionist. Saya suka anak-anak saya semua daripada umur 8 tahun dah boleh berjalan, and then 4 tahun dah mula mengenal huruf, 5 tahun dah membaca. So untuk yang anak kelima ni Allah bagi saya anak Down syndrome. Memang saya kena start daripada awal lah. Macam anak yang sulung lah. So banyak benda yang saya kena belajar. Belajar untuk membesarkan dia. Memang benda tu kadang orang kata apa? Kesabaran faham. Kesabaran tu memang kita ada had lah. Tapi once bila dapat anak ni, dia buat apa pun saya macam okey, ujian, okey. Kita terpaksa macam cuba untuk pujuk hati dan gembirakan hati untuk release kita punya target, kita punya stres tu. Tu je lah. Nak bagi tahu macam mana nak kontrol tu memang hanya diri sendiri je lah yang tahu. Saya juga menangis macam mana ni? Sebab macam ni, saya pun mengalami, okey akak boleh duduk lah. Okey, sebenarnya saya terus terang saya juga menghadapi high level stress sebelum ni. Saya juga menjaga mak saya Alzheimer, iaitu nganyuk. Dan saya juga ada anak OKU. Jadi bila dua benda kombinasi benda ni, tambah lagi saya tak ada adik-beradik lain. Saya the only one dia yang jaga. Jadi setiap hari saya akan berdepan, hampir setiap hari mak akan mengganggu saya dan saya akan mempunyai pengalaman kekurangan tidur iaitu 3 jam je sehari. Esok kena kerja lagi. Jadi bila benda ni saya tak ada rawatan, saya cuma biarkan, saya tak jumpa doktor. You all tahu apa yang berlaku. Saya didiagnosis sebagai salah seorang gangguan mental iaitu depresi. Jadi saya bercerita pengalaman ini supaya anda semua, kalau you all ada stres, tak kisahlah stres tu kecil ke, stres tu pertengahan ke, tolong jumpa doktor pakar, psikiatri ke ataupun psikologi. Sebab apa? Supaya ia tidak mengganggu gangguan mental anda menjadi lebih teruk dan lagi teruk dan at the end of the day, sama ada anda yang sakit ataupun family anda yang lain yang sakit. Okey, jadi saya harap jika anda apa-apa masalah, tolong pergi hospital berdekatan, pergi klinik yang berdekatan, check tahap kesihatan mental anda juga. Okey? Okey, sekarang ni ada sesiapa lagi nak berkongsi apa-apa pengalaman ke mengenai mungkin ada menjaga suami pula, isteri pula yang OKU ke ataupun ada masalah-masalah sakit lain. Ada kat sini tak? Sebelum kita mengakhiri program ni, ada sesiapa tak? Ada. Itu saja Sebelum kita nak pergi ke pertandingan tata rias ni. Sebelum kita ada pencabutan petuah ni. Okey, demikian saja untuk high level stress. Selepas ini kepada peserta wanita ya, terutamanya anda terbuka untuk pergi ke pentas ke atas tu untuk mendaftar diri sebagai peserta pertandingan beauty contest, pelbagai hadiah menarik dan kemudian kita akan tebus cabutan petuah dan juga hadiah daripada beauty contest tu di sini kejap lagi. Okey? Okey, sekian saja daripada saya Latifah Ramzi. Untuk anda penonton dan jika ada mempunyai apa-apa idea ataupun saranan, sila search Google Unit Psikologi FB RTM. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, sesiapa nak ni boleh pergi ke sana. Ada tak yang peserta begitu kontes? Tak ada. Kejap lagi kita ada ni tau. Ada cabutan tuah. So kita tunggu sekejap ya. Okey, FB boleh off lah.
Okey, ada apa lagi talk tak lepas ni? Puan Ain? Okey, talk apa mengenai dia apa?